Baik, nombor 10. Baik, dia bagi tahu Y sama dengan cotangent cube X. Okey, cotangent cube X ni adalah sama dengan cotangent X kuasa 3. Dia sama. Okey, cara tulis dia tu berbeza lah tapi maksud dia sama. So, bila macam ni, bila kita nak differentiate dia, kita akan differentiate guna chain rule lah. Okay, chain rule ataupun power rule tu, yang mana kita akan differentiate yang bahagian luar ni dulu, yang kuasa 3 ni. Okay, so meaning that nanti 3 ni turun bawah, yang dalam ni salin balik, kemudian ini tolak 1 nanti. Okay, kemudian dia akan jadi, kemudian lepas dah differentiate yang bahagian luar, kita differentiate yang bahagian dalam ni. So, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 3, ini salin balik, ini kuasa 2 dah. Kemudian baru differentiate yang dalam. Differentiate cotangent dapat apa? Differentiate cotangent dapat apa? Boleh tak bagi tahu? Cosecant. Cosecant saja ke? Negatif cosecant. Negatif cosecant X Ya, sir. Itu saja Okay. So kita baru differentiate cotangent. Okay, differentiate cotangent dapat negatif cosecant X. Kemudian differentiate lagi X ni. Differentiate lagi X ni dapat 1. So kalau di sini katakan 2X, dapat darab 2 lah sini. Okay, sebab ini X sahaja, so kita akan darab dengan 1. Okay, darab dengan 1 macam tu. So, kita simplifykan sikit, kita susun sikit kita punya jawapan ni. So, dia akan jadi negatif 3 cotangent square X cosecant X. Macam tu, selesai. Okay, so kita tengok jawapan dia. Soalan nombor 10E. 10E, negatif 3 cotangent square X cosecant square X. Ni cosecant square X. Cosecant square X. Differentiate cotangent dapat negatif cosecant square X. Okay, macam tu lah dia punya cara. So, maybe kamu tak dapat buat sebab ada kuasa 3 tu. So, ingatlah yang ini sama je. Okay, cara tulis ni dengan cara tulis ni dia berbeza tapi maksud dia sama saja. Okay, maksudnya cotangent X kuasa 3. So, benda yang samalah untuk soalan F ni. Okay, untuk soalan F, benda yang sama. Y sama dengan secant to the power of 4X. Maksudnya adalah secant X kuasa 4. Kemudian, kita differentiate. Kita differentiate yang kuasa di luar ni dulu. Okay, ini cara cepat lah. Kalau kamu nak buat chain rule pun boleh juga. Kamu let tu. Yang guna let, U sama dengan secant X tu. Macam tu. Okay, itu chain rule. So, siapa nak buat cara tu pun boleh. Okay, nak buat cara cepat pun boleh. So, ini bila differentiate, 4 turun depan. So, ini akan jadi secant X. Kemudian ini jadi kuasa 3 lah. Kemudian kita akan differentiate secant. Differentiate secant dapat apa? Tangent X. Tangent X saja ke? Secant X. Tangent X secant X macam ni? Ya. Okay. So, so yang ini adalah kita differentiate yang kuasa 4 ni. Okay. Yang ini adalah kita differentiate yang secant ni. Apa lagi yang tertinggal? Yang X tu kena differentiate juga. So, dapat 1. Sebab kadang-kadang dia sini ni, okay, sini dia guna 2X ataupun dia guna 3X. So, bila kamu tak differentiate, tak darab 3 di belakang, jadi salah jawapan kamu. Okay, so tolong hati-hati yang tu lah. Kemudian ini kita kita simplify sikit lah. So, sini kita ada secant kuasa 3, sini ada lagi darab dengan secant. So, jadi 4 secant kuasa 4 balik. Okay, tangent X. Okay, kemudian kita tengok jawapan kita. So, 10F. 10F 4 secant. Betul lah tau. Okay, so betul lah ni jawapan kita. So, selesai soalan nombor 10. Okay, 10F. Ada lagi soalan nombor 10 tak dapat?
Okey semua. Baik, soalan nombor Yes, sir. 11. Soalan nombor 11. Ada yang tak dapat? C dengan E, sir. C dengan E. C, E. Okey. Yes, Baik, sir. kita tengok 11C dahulu. So 11C adalah Y sama dengan X, kemudian punca kuasa tangent 4X. Okey, tangent 4 punca kuasa tangent 4X. Baik. Kalau tengok macam susah kan, tapi kalau kamu tengok ini adalah product rule ni. Ini X darab dengan yang ini sebelah dia ni. So kita guna je lah cara biasa tu. Okey. Let U sama dengan X. Let V sama dengan tangent 4X kuasa 1/2. Square root kan. Jadi kuasa 1/2. So du dx adalah sama dengan 1. dv dx adalah sama dengan ini macam tadilah. Okay, ada kuasa ni. Ada kuasa. So kita buat yang tu dulu. So dia akan jadi 1/2. Ini saling balik. Kemudian 1/2 tolak 1 sama dengan negatif 1/2. Kemudian differentiate tangent dapat apa? Secant square ke? Yes, sir. Okay, so secant square 4x. Baik, apa lagi yang tertinggal ni? Okay, saya baru differentiate yang kuasa 1/2. Saya baru differentiate tangent. Apa lagi yang tak buat? Differentiate 4X. Differentiate 4x. Kalau kamu boleh jawab tu, maksudnya dah faham dah tu. Okay, so ini simplify. Simplify maksudnya ini kita boleh potong. Ini jadi 1, ini jadi 2. So sekarang ni kita punya dv dx kita adalah sama dengan 2 secant square 4x bahagi dengan tangent 4x kuasa 1/2. Kemudian kita masukkanlah dalam kita punya formula. Ini baru dy dx. Okay, dy dx adalah u darab dv dx, v darab du dx. So kita akan dapat 2x secant square 4x bahagi dengan tangent 4x. Ini kuasa 1/2. Ini saya nak kecilkan sikit. 1/2. Okey. Tambah dengan 1 darab tangent 4x kuasa 1/2. Okey. So ini kita boleh simplify kan. Okey, cara simplify kan kita darab ni. So nanti kita dapat semuanya over square root of tangent 4x nanti. Okay, so kita buat yang tu dulu. So dia akan jadi 2x secant square 4x tambah ini benda yang sama. Ini benda yang sama. Ini benda yang sama, cuma dia kuasa 1/2. So bila kuasa 1/2, A 1/2 darab dengan A 1/2 adalah sama dengan A lah. Okay, so benda yang sama kan. So dia akan jadi tangent 4x. Kat sini, kat bawah tu dia akan jadi square root of tangent 4x. Selesai. Okay, kita tengok soalan jawapan dia. 11C. 11C. Mana jawapan dia? 11C. Ni 11C ya? 11E, sir. 11. Yang itu 11E yang saya buat tu. Oh, yang saya buat 11E. Okey, yang ni 11E. Okey. Badan saya nampak jawapan lain pun. Okey, 11E jawapan dia betul tak? Betul lah tu. Okey, betul lah tu. Okey, so selesai. Ada nak tanya? Ada tak faham step? Bagi tahu. Saya ulang lagi sekali. Yang mana tak faham? Kalau tak ada, saya terangkan yang 11C pula. Mana 11C? Okey, 11C. Ini bahagi kan? Okey, 11C bahagi. So, dia akan jadi quotient rule lah. Okey, macam biasa, quotient rule ni kena hati-hati. Yang bahagian atas ni adalah U, yang bahagian bawah ni adalah V. Okey, so kita buatlah U sama dengan cos X. So, differentiate cos X dapat negatif sin X. Kemudian V adalah sama dengan 1 minus sin X. So, dv dx. Okay, differentiate 1 dapat kosong. Kemudian tolak dengan differentiate sin X dapat cos X.
So dapatlah sama dengan negatif cos X. Kemudian kita masukkan, okay, so dy dx adalah sama dengan, ingat mesti V dahulu. V dahulu, V dahulu, V du dx darab dengan yang terbalik tu. So ini akan jadi 1 minus sin X darab dengan negatif sin X, tolak. Okay, kat tengah ni mesti tolak. Kemudian ini akan jadi cos X darab dengan negatif cos X. Okay, kemudian bahagi dengan bagi dengan apa? V square kan? Okay, so 1 minus sin X square. So, kita expand lah. Kita akan dapat negatif sin X. Kemudian plus sin square X. Kemudian yang dekat sini kita expand, kita akan dapat negatif yang ini negatif cos square X. Kemudian darab lagi negatif kat situ, dia akan jadi plus cos square X. Kemudian yang ini akan jadi 1 minus sin X. 1 minus sin X square. Baik, siapa boleh bagi tahu ini sama dengan apa? 1. Satu. So dia akan jadi 1 minus sin X over 1 minus sin X square. Boleh simplify lagi ke tidak ni? Boleh, sir. Boleh kan? Benda yang sama kan? Nampak tak? Ini benda yang sama. Ini kuasa 1, ini kuasa 2. So, kita boleh potong lah. Okay, sebabnya di sini maksud dia adalah 1 minus sin X. Bawah tu adalah 1 minus sin X. Dia kuasa 2. Maksudnya ada dua benda yang sama. So, kita potonglah salah satu. Okay, potong. Tinggal satu kat sini. So, kita akan dapat 1 over 1 minus sin X. Siap. Okay. Contoh. Simple je. Kamu kena tahu nak guna rules apa. Biasanya product rule, quotient rule, chain rule. Bukan cendol chain rule. Ada satu lagi power rule. Okay, so selesai soalan nombor 11. Ada nak tengok dulu? Ada nak tanya? Okay, kemudian soalan nombor 12. 12 ni disuruh show. Boleh buat ke? Soalan nombor 12. Macam mana? Differentiate cos square to x. Okey ke? Kalau tak ada masalah, saya nak bagi soalan nombor 13 pula. Nombor 12 tu tak suruh buat. Oh, 12 tak suruh buat 12 saya rasa tak suruh. 12 saya suruh skip Ya, saya terus pergi 13. Oh, okey. Ya. Baik, soalan show. Tak apa. Kita try. Takut soalan objektif biasanya tak ada soalan show ni. Tapi kita tengoklah macam mana nak buat. Mana tahu sebagai latihan kan. So differentiate cos square to x. Macam mana differentiate cos square to x ni? Cos macam mana nak buat y, katakan y sama dengan cos square to x. So dy dx sama dengan differentiate apa dulu? Ini kita ulang kaji balik. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak differentiate dia? Ingat lagi tak? Macam mana nak buat ni? Ni sama dengan cos 2x kuasa 2. Ya, sir. So ini dia akan jadi 2 cos 2x. Kemudian ini jadi kuasa 1 lah. Kemudian differentiate cos dapat negatif sin 2x. Okay, negatif sin 2x. Kemudian darab 2. Okay, darab 2. So kita akan dapat negatif 4 cos 2x sin 2x ataupun sin 2x cos 2x. Okay. Kemudian
Yang ini akan jadi negatif 2, 2 sin 2x. Saya factorizekan. Okey, saya factorizekan. Negatif 2 keluar. Okey, saya keluarkan negatif 2 keluar. So, kalau kamu expand balik ni, kamu akan dapat balik yang atas tu. So, ini guna properties. Okey. By properties of double angle. Okey. By properties of double angle. Kalau saya tak silap lah. Properties trigo tu. Okey. Double angle ke? Macam tu lah. Saya tak ingat. Dia akan jadi negatif 2 times sin 4x. Okay, sin 4x. Okay, so kamu akan dapatlah macam jawapan dia yang dia mahu tu. Negatif sin 4x shown kat sini. Okay. Kalau tak silap saya lah, ini properties tu kamu kena tengok balik nanti. Okay, sir. Okay, so itu soalan nombor 12. Soalan nombor 13. 13, sir. 13. Okay. Dia suruh cari dy dx dulu. Kemudian dia suruh show that equation lah. Okay, tangent 3x sama dengan 3/2. Baik. So, kita ada y sama dengan ae negatif 2x sin 3x. So, ini rule apa ni? Kita nak differentiate ni. Guna rule apa ni? Product rule, sir. Product rule kan? So, u adalah sama dengan ae negatif 2x. V adalah sama dengan sin 3x. So, differentiate V adalah sama dengan cos 3x. Kemudian darab 3. Okay? Ingat kita differentiate sin. Lepas tu, kita differentiate yang bahagian dalam ni pula. Kemudian, differentiate u. Du dx dapat sama dengan apa? Ini sebenarnya pun product rule juga. Constant. Okay, constant darab dengan e negatif 2x. Kalau kita nak buat asing lagi boleh je. Okay, kalau nak buat asing, dia akan jadi, katakan m sama dengan a, n sama dengan e negatif 2x. So, dm dx sama dengan kosong. Ini dn dx sama dengan, ini salin balik. Kemudian darab 2. Kemudian darab situ. Kamu akan dapat ae negatif 2ae negatif 2x. Macam tu. Okay, dia product rule juga tu yang u tu. Tapi saya guna cara cepat. Okay, saya differentiate saja. Okay, saya differentiate yang ini saja, yang bahagian e ni saja. Okay, a ni maksudnya saya buat macam tu. Okay, saya keluarkan a tu, kemudian saya differentiate yang dalam ni saja. So kita akan dapatlah negatif 2a negatif 2ae negatif 2x. Okay. Sebab apa? Sebab differentiate ae to x tu macam saya bagi tahu tadi. Okay, kita akan salin balik e negatif 2x. Kemudian kita differentiate yang bahagian atas ni. Dia akan jadi darab negatif 2 lagi. Okay, dia akan jadi negatif 2 lagi. So, dapatlah macam ni. Kemudian kita akan differentiate lah. Okay, differentiate. Masukkan dalam formula. So, kita akan dapat ae negatif 2x darab dengan dv dx. So, ini akan jadi 3 cos 3x. Okay. Tambah dengan negatif 2ae. So, dia akan jadi negatif 2ae negatif 2x sin 3x. So, itulah dia punya dy dx dia. Okay, kita dah siap dia punya dy dx. Kemudian soalan ni dia suruh, lepas dah suruh cari dy dx, dia minta kita show that tangent 3x sama dengan 3/2 when dy dx sama dengan kosong. Baik, dy dx sama dengan kosong. Yang pertama kamu kena ingat ini general facts lah. dy dx tu kita measure dia punya kecerunan. So, kalau dy dx sama dengan kosong, maksudnya kecerunan tu sama dengan kosong. Maksudnya flat lah. Okay, dia flat. Dia flat. Kalau kecerunan tu positif, dia akan jadi macam ni.
Okey, ini kecerunan yang positif. Ini yang negatif. Okey, dy dx yang negatif. Ini dy dx yang positif. Ini dy dx sama dengan kosong. Sebab nanti kita nak kena guna dalam chapter 10 nanti, application. Okey, tapi untuk soalan ni dia suruh kamu kira saja, dia suruh kamu tunjukkan saja. So, when dy dx equals to 0, when dy dx equals to 0, kita akan dapat 0 sama dengan 3ae negative 2x cos 3x minus 2ae negative 2x sin 3x. So, kita main pindah-pindah je sekarang ni. Kita main pindah-pindahkan sahaja. So, saya akan pindahkan yang negatif 2 tu ke sebelah kiri. So, kita akan dapat 2ae negative 2x sin 3x sama dengan 3ae negative 2x cos 3x. Okey, kemudian kita nak tunjukkan dapat tangent. Tangent maksudnya mesti sin over cos. So, saya akan pindahkan yang ini pergi sana, yang ini datang sini. Okey. So, kita akan dapat sin 3x over cos 3x sama dengan 3ae negative 2x over 2ae negative 2x. Siapa nampak? Dah boleh selesai ke belum ni? Ada yang dah nampak dah? Nampak, sir. Nampak Okey, so dapatlah tangent 3x. Ini potong. Dapatlah 3/2. Kemudian tulis apa? Shown. Dah, selesai. Okey, itulah soalan nombor 12. Soalan nombor 13. Soalan nombor 14. 14 dapat, sir. 14 dapat. Differentiate ln tu kan. Yang ini kamu pindahkan dulu 1/2 ke depan. Okey, pindahkan dulu. Saya tunjuk sikit je. Okey, supaya kamu boleh buat praktis. So, y sama dengan ln ini square root 1 minus sin 2x. Tapi tak ada masalah. Kita tukarkan dia jadi ln 1 minus sin 2x kuasa 1/2. So, boleh turunkan dia ke depan. Dia akan jadi macam ni lah. Kemudian barulah kamu differentiate. Okay, so differentiate. Dia akan jadi y sama dengan 1/2. Differentiate ln dapat 1 over. So, 1 over semua sekali ni. Kemudian differentiate yang dalam ln tu pula, yang ini. Okay, kamu akan dapat negatif cos 2x. Kemudian differentiate apa lagi? Differentiate 2x tu lagi. Dapat 2. Inilah chain rule. Okay, so yang ini adalah saya differentiate ln. So, ini tulis balik saja. Itu saya salah tulis. Patutnya sin 2x. Sin 2x. Okay. Kemudian yang ini adalah hasil saya dapat apabila saya differentiate yang bahagian dalam ln ni pula. 1 minus sin 2x. Saya dapat negative cos 2x. Yang ini saya dapat bila saya differentiate 2x. Okay. Kemudian kamu simplifykan tu. Kemudian kamu gantilah nilai x tu dengan pi over 2. Okay. Kamu ganti dengan nilai pi over 2. Lepas kamu dah simplifykan semua. Kamu ganti nilai x dengan pi over 2. Tekan calculator dan kamu akan dapat nilai lah. Okay. Kamu akan dapat nilai dy dx tu. Nilai kecerunan tu. Okay. Kalau kamu dapat kecerunan yang nilai dia positif, kecerunan dia macam tu lah. Kalau kamu dapat nilai dia negatif, kecerunan dia macam tu. Dia punya application nanti. Okey, kemudian soalan nombor 14. Soalan nombor 15. 15 macam mana? Okey ke? 2 kali differentiate ni. Okey, boleh? Boleh, sir. Boleh soalan nombor 15 ni, yang pertama kamu cari dulu dia punya y prime, kemudian kamu cari dia punya double prime, kemudian kamu kasih masuk dalam equation tu. Okey.
Bila dah dapat 2 tu, kamu kasih masuk dalam dia punya equation tu. Last kali tengok dapat tak sama dengan kosong. Mesti boleh cancel out. Mesti boleh cancel out. Baik, soalan nombor 16 pun sama. Okey, soalan nombor 16 pun sama. Boleh buat ke soalan nombor 16 ni? Dia suruh show saja. Meaning that kamu differentiate benda ni. Okey. 2EX tolak 6X ni kuasa 1/2. Kamu differentiate sekali. Kemudian differentiate lagi sekali. Kemudian masukkan dalam equation yang ini. Okey, masukkan dalam equation yang ini. Tengok dapat tak sama dengan EX. Kalau kamu dapat, dia akan jadi shown lah. So, boleh soalan nombor 15. Soalan nombor 16. 16 pun macam saya suruh skip tu, sir. Oh, 16 suruh skip juga. Tapi kalau kamu nak practice 15 pun skip. 15 tidak, sir. 15 saya suruh buat. Oh, 15 suruh buat. Tapi boleh Okey, soalan nombor 17. Using logarithmic differentiation. Saya nak tengok soalan nombor 17 sebenarnya ni. B. B lagi? C, sir. C lagi? A, sir. A. Lagi D tak ada? A juga. D juga. Kira semua lah ni. Semua, sir. Sebab tu saya nak tengok yang ni. Sebab saya rasa ramai yang tak dapat buat ni. Baik, kamu boleh start tak? Ke kamu start di tengah-tengah ataupun kamu memang tak boleh start langsung? Tengah-tengah. Baik. Tak boleh start? Tak boleh. Tak tahu apa? Tak tahu macam mana mau start? Tak tahu kat mana yang salah dia. Okey, apa? Jom kita cari kesalahan dia. Baik, yang pertama kena buat apa? Yang pertama ni. Step pertama. Hilangkan square root, sir. Hilangkan square root. Square root tukar 1/2. Okey, square root tukar kepada 1/2. Kemudian? Kemudian? Yang dalam tu guna properties. Baik, soalan 17 ni dia dah specify guna logarithmic differentiation. So, bila macam ni kita akan ln both side. Okey, kita akan ln both side. Okey, so dia akan jadi ln y sama dengan ln 1 tolak tulisan 1 tolak 3x bahagi dengan x tambah 1 kuasa 1/2. So, saya tak differentiate lagi baru guna properties of ln. So, ln 1 minus 3x over x plus 1. Okey, kemudian ln y sama dengan 1/2 guna properties lagi. Ni dalam kurungan yang besar, ln 1 minus 3x minus ln x plus 1. Kemudian saya tak differentiate lagi guna properties log sahaja ni. Saya darab masuk 1/2 tu. Okey, dapat 1 minus 3x. Semua orang buat macam ni ke? Ataupun kamu buat cara lain? Macam ni? Ya. Okey. Okey, sekarang ni barulah kita differentiate. Baik. Differentiate ln y, kita akan dapat 1/y. Tetapi kena tulis dy dx. Yang dekat sini faham ke? Faham Dia kalau kamu tengok video yang saya hantar tu, dia bawah implicit differentiation. Okey.
Kemudian ini differentiate lah. Ln 1 minus 3x kita akan dapat bila differentiate 1 minus 3x darab negatif 3. Okey, darab negatif 3. Yang ini salah. Yang ini saya dapat bila saya differentiate ln. Negatif 3 saya dapat bila saya differentiate yang bahagian dalam ln 1 minus 3x. Okey. Kemudian minus 1 over 2 differentiate ln x plus 1 jadi 1 over x plus 1. Kemudian differentiate x plus 1 tu dapat 1. Macam tu. Kemudian kita simplifykan lah. Okey. Yang bahagian kiri ni biarkan dahulu. Okey, ni kita akan dapat negatif 3 per 2 1 minus 3x minus 1 over 2x plus 1. Okey. Kemudian kita buat single fraction. So nak darab cross multiply. Okey, kita akan cross multiply. Yang belah kiri ni salin saja balik. Kita akan dapat negatif 3 2 x tambah 2 tolak dengan 2 tolak 6x. Okey, over ini akan jadi 4 1 minus 3x x tambah 1. Faham apa yang saya buat Saya terus expand. Ini expand darab sini. Okey, ini expand darab sini. So kita pemudahkan lagi, simplifykan lagi. So ini akan jadi negatif berapa ni? Negatif 6x tolak 6 tolak 2 tambah 6x. Okay. So, over 4, 1 minus 3x, x plus 1. Kemudian ini sama dengan, okay, so ini boleh cancel out. Ini kita akan dapat negatif 8. Negatif 8 bahagi 4 jadi negatif 2. Di atas ni jadi negatif 2. Sebab kita masukkan dengan yang 4 dekat bawah ni. So, dapatlah 1 minus 3x, x plus 1. Okay, negatif 8 bagi 4, negatif 2 di atas. Baik, so di sebelah kiri, 1 over y, dy dx. So, dy dx, kita nak dy dx saja. So, dy dx, y tu pindahkan. Y tu pindahkan ke sebelah, dia akan jadi macam ni lah. Okay, 1 minus 3x, x plus 1. Tetapi y tu kita ganti balik dengan soalan asal dia. Okey, soalan asal dia tu y sama dengan square root semua sekali tu. So kita ganti balik yang asal. Ini trik dia. Ganti balik dengan yang asal. Kemudian yang ini biarkan negatif 2 1 minus 3x x plus 1. Dapatlah macam ni. So kita tengok jawapan dia betul tak? Harap-harap betul lah. 17A, 17A. Bawah lagi. Okay, jawapan dia dia simplify lagi ni. Okay, dia simplifykan lagi ni. Boleh ni kalau saya nak teruskan. Okay, so ini akan jadi 1 minus 3x kuasa 1 per 2. Ini x plus 1 kuasa 1 per 2. Kemudian dia darab masuk. Okey, dia darab masuk dengan yang bahagian sebelah kanan ni. Okey, so dia akan jadi macam mana? Baik. Yang ini dengan yang ini, okey, dia akan jadi apa nanti? Ini kuasa 1 per 2. Ini kuasa 1 di bawah. Negatif 1 lah. So, kita try buat yang simple sikit. A 1 per 2. Ini A. So, dapat apa? Dapatlah A kuasa negatif 1 per 2 ataupun macam ni, betul? Okey. Yang ini 1 per 2 darab dengan yang ini. Jadi 3 per 2. So dapatlah macam yang jawapan tu. Dia simplifykan lagi. Okey, dia simplifykan lagi. So dapatlah negatif 2. Okey, 1 minus 3x tadi jadi kuasa 1 per 2. X plus 1 tadi jadi 3 per 2. Dapatlah sama macam jawapan di belakang tu. Inilah. Ini jalan kerja dia. Okey ke? Ke panjang? Kalau ada tak faham, bagi tahu step dekat mana. Okay, sir.
Baik, boleh saya pergi kepada soalan B pula. Soalan B. Soalan B. Okey. Soalan B. Y sama dengan X kuasa 2X. So ini apa first step kita? Siapa boleh bagi tahu apa first step kita? Ya, ln both side. Okay. Ln both side. So, ln Y sama dengan ln X 2X. Okay, next step apa dia? Pindah depan. 2X pindah depan jadi ln X. So, next step apa dia? Differentiate lah. Okay. Macam mana nak differentiate ni? Siapa boleh bagi tahu? Macam mana nak differentiate ni? Product rule sir. Product rule. Okay, product rule lah. So, differentiate ln Y dapat 1 over Y dy dx. Okay. Kemudian, ini product rule. Okay, so ini kamu boleh buat lah guna U, V tu. Tapi saya nak buat cara cepat. Cara cepat adalah saya akan salin balik 2X, saya differentiate yang sebelah dia tu. Iaitu saya differentiate ln X dapat 1 over X. Tambah saya akan salin balik ln X, saya akan differentiate yang sebelah dia tu. Iaitu 2X. So, differentiate 2X dapat 2. Macam tu. Kemudian boleh cancel out. Okay, so saya akan dapat 1 over Y dy dx. Sama dengan 2 tambah 2 ln X. Kemudian, pindahkan Y ke sebelah kanan. So, Y tadi adalah X to the power of 2X. 2 plus 2 ln X. Selesai. Simple je. Tengok jawapan di belakang. 17. Tu betul lah tu. Ni kenapa ada 2? Oh, ni dia factorizekan 2. Okay, dia factorizekan 2 ni. Okay, factorizekan 2 ni. Keluar. Dapatlah macam jawapan di belakang tu. Okay. So, 1 tambah 1 ln X. Okay. Boleh ke? Boleh sir. Okay, baik. Soalan yang seterusnya 17C. 17C. Y sama dengan X ln X. Okay, so first step macam biasa ln both side. Sebab soalan kan dah bagi tahu by using logarithmic differentiation. So, ln both side kita akan dapatlah ln X. Ini kuasa ln X. Okay, kemudian apa nak buat? Guna properties lagi. Okay, properties of log. Ln X boleh turunkan ke depan. Dapatlah dia ln X macam ni. Okay. So, ini sebenarnya adalah sama dengan ln X kuasa 2 lah. Okay. Kemudian differentiate. So, differentiate kita akan dapat 1 over Y dy dx. Okay, sama dengan ini. Differentiate apa dulu ni? Differentiate kuasa 2 dulu. Okay, so ini jadi ln X. Ini jadi kuasa 1. Kemudian differentiate apa lagi? Differentiate yang dalam tu pula iaitu ln X. So, differentiate ln X dapat 1 over X. Kemudian differentiate apa lagi? Differentiate X tu sendiri. So, dapat 1. Okay. So, kita akan dapatlah 1 over Y dy dx sama dengan 2 ln X over X. So, pindahkan Y ke sebelah kanan. Kita akan tulis balik soalan kita. X ln X darab dengan ln X. 2 letak depan. Bagi dengan X. Selesai. 17C. Kita tengok 17C. 17C. Tu dapatlah. Okey, yang ini dia tak sama je sebenarnya. Okey. Ini dia tak darab. Sama je. Selesai yang C. Baik. Setakat ni boleh faham ke? A, B, C tu.
Boleh. Okey. So yang D, yang D macam mana? Nampak macam panjang kan, tapi sebenarnya senang je tu. Bila kamu dah start learn both side. Okey, nampak macam panjang tapi sebenarnya senang je. Okey. So ini saya terus tulis lah, ini x plus 1 kuasa 1/3 Saya terus tulis macam ni. Ini x tambah 1. Yang ini x tambah 3 kuasa 1/2. So ln both side. So ln y sama dengan ln semua sekali ni. Okey. Kemudian apa nak buat lagi? Boleh bagi tahu apa nak buat? Guna properties. Okey, properties yang ln A over B sama dengan ln A tolak ln B. Okey. So yang bahagian bawah ni kita tolak lah. Okey. Bahagian bawah ni kita tolak. Yang bahagian atas ni dia positif, tambah. So ln x plus 1 to the power of 1 over 3 tolak ln x plus 1 tolak. Okey, tolak sebab dia berada di bahagian denominator, di bahagian bawah pecahan. Kemudian apa lagi? Pindahkan lagi. Saya tak differentiate lagi baru pindahkan. So pindahkan yang kuasa-kuasa tu pindahkan ke depan. Kemudian barulah differentiate. Okey, so differentiate ni senang je. Okey, differentiate ni senang je sebabnya tak ada apa pun. Ini akan jadi 1 over y dy dx. Ini akan jadi 1 over 3 1 over x plus 1 times 1 tolak 1 over x plus 1 times 1 tolak dengan 1/2 1 over x plus 3 times 1. Faham dah tu kenapa darab dengan 1 tu. Okey, kemudian dia kalau kita tengok kat sini dia biarkan saja macam tu. Okey, sebab kalau nak apa nama ni, nak samakan dia punya denominator tu boleh juga nak jadikan dia satu pecahan, boleh juga, tapi panjang sikit lah jalan kerja. Okey, tapi terbiarkan je lah macam ni. Okey, so ini y. Okey, pindahkan y dapat apa tadi? Y kita tu yang panjang tu. Okey, x plus 1 to the power of 1 over 3. Ini x plus 1, x plus 3 to the power of 1 over 2. Ini jadilah 1 over 3 x plus 1 minus 1 over x plus 1 minus 1 over 2 x plus 3. Selesai. Samalah macam jawapan di belakang. Okey. Boleh terima ke? Setakat ni okey ke? Kena faham betul-betul ni sebab kamu akan guna balik differentiation di SEM depan. SEM depan chapter 1 guna differentiation, kemudian yang di belakang-belakang pun ada guna differentiation. Baik, last video saya bagi sampai mana? Habis ke implicit 2 video? Habis kan? Yes. So implicit tu adalah 9.3. Kemudian satu lagi adalah parametric differentiation iaitu 9.4. So nanti saya akan bagi video yang baru, last video untuk differentiation iaitu 9.4 parametric. So untuk hari Jumaat ni kita akan bincang soalan nombor jom kita tengok soalan nombor berapa. Soalan nombor 18. Okey, 18. Kemudian 19. Sebenarnya dah nak masuk apa nama ni, dah nak masuk pasir dah ni. Okey, kemudian soalan nombor 23. 3 soalan tapi dia ada anak dia. Okey, 18, 19, 23. Okey, 3 soalan besar tapi dia ada anak-anak dia, cukup lah tu. Okey.